Hello, salam sejahtera semua. Selamat datang ke edisi Jangan Mengantuk tajuk 1, iaitu apa? Iaitu konsep pembelajaran untuk subjek, untuk khusus psikologi pembelajaran. Ya. So, saya telah menghasilkan satu nota lah untuk bab 1, konsep pembelajaran berdasarkan apa yang saya faham. So, hari ini, jom kita lihat apakah kandungan-kandungan di dalam bab tersebut. Okey, so sebelum itu, sebab kita belajar tentang khusus psikologi pembelajaran, betul? So, kita mestilah kena tahu apakah itu psikologi pembelajaran secara detail. Okey, so pertama, jom kita lihat kepada apakah itu psikologi. Psikologi. So, berdasarkan menurut bahasa Yunani, psikologi ni dia dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama psyche yang bermaksud psycho, dan juga yang kedua ialah logos yang bermaksud logi. Psychologi. Psycho adalah apa? Psycho adalah psyche. Logi adalah apa? Logi adalah logos. Okey, jom kita lihat definisi untuk psyche. Psyche ni dia bermaksud jiwa, rohani, mental. Jiwa, rohani, mental. Kalau nak hafal, senang sahaja. Biasanya kita akan duduk MRT kan, kat KL ada banyak MRT. Okey, tetapi sekarang kita upgrade sikit. Jangan MRT dah. Kita sekarang duduk MRJ pula. MRJ. Apakah itu M? M ialah mental, R ialah rohani, dan J ialah jiwa. MRJ untuk psyche. M, mental, R, rohani, J, jiwa. MRJ. Yang tu merupakan definisi untuk psyche. Dan kemudian kalau logos ialah kajian. So, dia kajian tentang apa? Psikologi merupakan kajian tentang MRJ, iaitu mental, rohani, jiwa. Okey. Itu sahaja untuk definisi psikologi. Jangan lupa keyword ini. Okey. Kemudian, psikologi ni dia dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Kajian saintifik, kajian tingkah laku manusia, dan juga kajian terhadap proses mental. Okey, kajian saintifik. Dengan sains saja sudah tahu, dapat bayangkan. Sains dia berkaitan dengan apa? Sains dia berkait rapat dengan eksperimen kan? So, dia menggunakan kaedah penyelidikan saintifik seperti apa? Seperti eksperimen, seperti pemerhatian dan juga tinjauan. Itulah merupakan kajian saintifik. Kemudian psikologi juga dapat melakukan kajian tentang tingkah laku manusia. Kita akan lihat apakah perbuatan yang boleh dilihat. Sebab tingkah laku ni dapat dilihat kan. So, apakah perbuatan yang boleh dilihat dalam bentuk terbuka ataupun overt behavior. Seperti apa? Seperti makanlah, berjalanlah, semua tu merupakan overt behavior. Ingat over. Over dia ni maksud macam terbuka keluar kan. Terbuka keluar. Over. So, dia dalam bentuk yang terbuka. Overt. Overt behavior. Kalau untuk mengkaji tingkah laku manusia. Tetapi sekarang jom kita lihat yang ketiga. Iaitu kajian tentang proses mental manusia. Tadi tingkah laku manusia adalah perbuatan yang boleh dilihat. Betul. Sekarang ialah mental manusia. Mental dapat lihat tak? Tak boleh kan? Betul, tak boleh. So, dia merupakan satu tingkah laku terselindung. Covered behavior. Contohnya, bayangan, perasaan atau mimpi. Semua ni tak nampakkan perasaan kamu. Kamu punya mimpi. Orang lain memang tak nampak. So, inilah covered behavior. Dia cover. Dia hanya tambah satu T saja. Kalau yang ni over, dia pun tambah satu T. Kalau kajian tentang tingkah laku manusia, dia overt behavior, terbuka. Kalau tentang proses mental, covered behavior, tingkah laku terselindung. Senang saja, itulah 3 bahagian. Saintifik, kajian tentang saintifik, kajian tentang tingkah laku manusia, dan juga kajian tentang proses mental manusia. Okey, sekarang sudah habis tentang psikologi. Cepat saja kan? Kemudian jom kita lihat pula tentang apakah itu pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Kalau mengikut Stalin pada tahun 1973,
Starling ni saya rasa senang untuk hafal lah. Sebab apa? Sebab KL ada satu mall yang panggil Starling Mall. Walaupun spelling dia berbeza, tetapi sebutan dia hampir sama. So, saya memang senang nak ingat lah Starling Mall. Wow, dia macam star. Okay. So, kalau Starling, apakah yang dia telah menyatakan tentang definisi pembelajaran? So, Starling dia memberikan 3 jenis definisi untuk pembelajaran. Hebat dia. Okay, jom kita lihat satu persatu. Di sini, jom kita lihat dulu satu yang pertama. Okay, kalau kamu fikir tentang pembelajaran, kalau kamu nak belajar sesuatu, apakah yang perlu kamu guna? Nak belajar sesuatu, apa yang perlu kamu guna? Betul. Anda perlu menggunakan minda, perlu menggunakan pemikiran. Anda perlu fikir untuk belajar. So, pertama sekali, pembelajaran haruslah melibatkan pemikiran. Ini key point yang pertama. Cakap tentang pembelajaran saja, mesti ada kaitkan dengan pemikiran. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah apa? Dia perlu ada perubahan tingkah laku. Perlu ada perubahan apa? Perubahan tingkah laku. Seterus kamu fikir, kamu dapat belajar kan? So, sesuatu yang belajar tu memang dapat mengubahkan tingkah laku anda. Dan akhir sekali, bagaimanakah perubahan tingkah laku tersebut berlaku? Berlaku melalui pengalaman anda. Pengalaman yang telah kamu hadapi, alami. Contohnya, saya bagikan satu contoh. Contohnya, sebelum itu, kamu tak tahu apakah itu psikologi. So, cikgu mengajar tentang apakah itu psikologi. So, kamu pun fikir, rupa-rupanya psikologi sebegitu. Kemudian, masa menjawab soalan, kamu akan tuliskan definisi psikologi dengan betul berdasarkan apa yang telah kamu belajar. Kalau sebelum ini kamu memang tak tahu apakah itu psikologi, mungkin kamu akan bagikan jawapan yang salah ataupun tidak memberikan jawapan. Tetapi sekarang kamu sudah belajar. So, dia mengubah tingkah laku anda. Kamu sudah dapat menjawab. Mengapa kamu dapat menjawab? Sebab melalui pengalaman. Pengalaman di mana cikgu anda telah mengajar anda. Dan kamu telah berfikir supaya dia dapat disesuaikan dengan ilmu-ilmu yang telah kamu peroleh. So, itulah pembelajaran. Ingat 3 key point ni. Cakap kalau Starling dia menyatakan 3 key point. Yang pertama, pembelajaran dia haruslah melibatkan apa? Melibatkan pemikiran. Yang ini pertama, melibatkan pemikiran. Kemudian kalau yang kedua ialah dia haruslah mengubah tingkah laku anda. Setelah kamu belajar sesuatu, dia mesti akan membawa perubahan kepada diri anda. Okey, kemudian yang ketiga ialah bagaimanakah perubahan tersebut berlaku? Dia berlaku melalui pengalaman yang telah kamu alami. Itulah pembelajaran. Lepas Starling, jom kita lihat Morgan dan juga King. Pada tahun 1975. Wah, ada King weh. Raja, apa yang Raja cakap pula? Raja dia menyatakan bahawa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat daripada pengalaman yang diperoleh oleh seseorang. Sebenarnya dia hanya menggabungkan definisi kedua dan juga ketiga daripada Starling kan? Dapat tak? Tengok, dia perubahan tingkah laku, tetapi dia tambah dengan agak kekal. Akibat apa? Akibat pengalaman yang diperoleh seseorang. So, Morgan dan King ni dia senang saja definisi dia. Dia menyatakan bahawa pembelajaran merupakan apa? Merupakan perubahan tingkah laku yang apa? Yang kekal, yang agak kekal akibat daripada pengalaman yang dialami oleh seseorang. Itulah definisi daripada Morgan dan King. Kemudian, jom kita lihat pula Crow dan Crow 2C ni. Pada tahun 1983. Apa yang dia cakap? 2C ni dia memberikan 3 key point pula. Dia menyatakan bahawa pembelajaran merupakan pemolehan tabiat, pengetahuan dan juga sikap. Memperoleh apa? Memperoleh kalau belajar mesti kamu akan memperoleh ilmu pengetahuan kan? Pengetahuan dulu. Kemudian akan mengubah tingkah laku anda, akan mengubah sikap dan juga tabiat anda. So, senang saja nak hafal. Crow dan Crow. Dia cakap apa?
Dia cakap pembelajaran merupakan pemerolehan apa? Kalau kamu belajar mesti akan memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian kamu dapat mengubah sikap anda kan? Dapat mengubah sikap anda dan juga tabiat anda. Okey, kalau mengikut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, dia menyatakan bahawa pembelajaran berasal daripada perkataan apa? Perkataan ajar, pembelajaran. Ada ajar kan ke dalam tu. Dia berasal daripada perkataan ajar. Sebagai satu proses belajar untuk dapat apa? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga latihan. Tengok dia ada berkait rapat antara satu sama lain. Ini berkait dengan ini. Ini berkaitan dengan ini. Ini pula berkaitan dengan ini. Tengok, dia memperoleh satu pengetahuan. Tengok, pengetahuan. Sama saja kan? Okey. So, Kamus Dewan edisi keempat menyatakan bahawa pembelajaran berasal daripada perkataan apa? Perkataan ajar. Sebagai satu proses untuk dapat apa? Untuk dapat ilmu pengetahuan dan juga menjalankan latihan. Okey. Kemudian sampai pula ke Woodfork. Woodfork dia menyatakan bahawa pembelajaran merupakan satu proses berterusan. Formal dan tidak formal. Kalau formal dia belajar di mana? Semua tahu kan cikgu-cikgu. Formal daripada sekolah. Formal dari sekolah dan tidak formal pula dari rakan, sebaya, keluarga ataupun persekitaran. So, kalau menurut Woodfork, dia key point dia ialah pembelajaran berterusan. Formal dan juga tidak formal. Formal di sekolah, tidak formal melalui rakan lah, keluarga lah ataupun persekitaran. Okey, so itulah definisi pembelajaran. Okey, so setelah kita mengetahui apakah definisi pembelajaran, jom kita lihat apakah kaitan yang ni pembelajaran dengan zaman sekarang pada abad ke-21. Di dalam kelas, bagaimanakah seseorang cikgu dapat merangsang pembelajaran abad ke-21. Okey, supaya nanti kita tak outdated kan. Okey, so ciri yang pertama ialah apa? Berpusatkan pelajar. Yang ni memang selalu dengar kan, berpusatkan pelajar. Apakah itu berpusatkan pelajar dahulu? Kalau kamu pusatkan pelajar, maksudnya pelajar ni dia terlibat dengan aktif di dalam kelas anda. Dia terlibat dengan aktif di dalam kelas anda. Maksudnya kamu memberikan peluang kepada mereka untuk untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. So, hal ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran kibat mereka. Dapat meningkatkan keyakinan lah, kerjasama lah dan ilmu pengetahuan mereka. So, kalau berpusatkan pelajar, ingat, pelajar ni dia akan meningkatkan penglibatan dan aktif di dalam kelas. Hal ini dapat meningkatkan apa lagi? Meningkatkan pemikiran aras tinggi mereka, meningkatkan keyakinan mereka, meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dan juga kerjasama antara rakan-rakan sebaya. Itulah ciri yang pertama, berpusatkan pelajar. Yang kedua, menggunakan komputer. Ada hubungan interaktif sebab komputer ni ada hubungan interaktif. Dia interaktif dua hala lah. Contohnya masa main game, semua tu kan main quizzes. So, dia juga boleh mengulangi benda-benda yang sama dan hal ini dapat menguatkan ingatan. Contohnya, kalau masa main quizzes, dia ada hubungan interaktif kan. Contohnya, dia akan bagi kamu, wow, you're good, you're damn good, you're awesome, like that. So, kanak-kanak akan rasa, wah, motivasi datang. Kemudian, dia boleh diulangi. Kalau sudah salah, boleh asyik ulang saja untuk kuatkan ingatan kamu. Kalau cikgu mungkin akan rasa tak sabar kan. Kalau asyik ulang saja, saya pasti. Sebab saya sendiri pun sebegitu juga. Tetapi kalau komputer, manfaat dia ialah dia boleh ulang infinity. Nak ulang berapa kali pun boleh. Okey, yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif. Maksudnya apa? Dia mengoptimumkan potensi, motivasi dan memberikan kebebasan kepada para pelajar. Dan juga dia merangsang mereka untuk berfikir secara apa? Berfikir secara kritis dan juga kreatif. Tahukah apa itu kritis dan juga kreatif? Kritis ni dia berfikir secara mendalam, deep thinking.
Kalau kreatif ialah berfikir luar kotak. Think out of the box. Itulah perbezaan antara kritikal dan juga kreatif. So, pembelajaran aktif haruslah mengoptimumkan potensi, meningkatkan motivasi dan memberikan kebebasan kepada murid-murid. Kemudian adalah pembelajaran kendiri lah. Maksudnya murid ni dia akan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Dia mengawal proses pembelajaran dengan memilih bahan pembelajaran sendiri dan juga memantau tahap kemajuan sendiri untuk mencapai matlamat. Contohnya dia akan membuat analisis lah tentang apakah mata pelajaran yang perlu ditambah baik lagi. Kemudian dia akan pilihlah bahan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keputusan dia sendiri. Itulah merupakan pembelajaran kendiri. Ini sangat penting juga ya. Walaupun pada diri kita sendiri sebagai siswa guru memang sangat penting untuk mempunyai kemahiran pembelajaran kendiri. Okey, yang kelima ialah persekitaran kondusif. Apakah itu kondusif? Kondusif ini kalau dengar kondusif terus relate dengan perkataan apa? Perkataan selesa. So dia merupakan satu persekitaran yang selesa. Guru haruslah menyediakan satu persekitaran kondusif. Maksudnya persekitaran sebagaimana? Persekitaran di mana pelajar dia dapat melibatkan diri, menumpukan perhatian, merangsang minat, bersih serta teratur. Okey, ini merupakan ciri kelima. Kemudian jom kita lihat ciri keenam dahulu. Okey, Ciri keenam. Apakah ciri keenam? Ciri keenam ialah pelajar dia faham dan juga mematuhi arahan. Pembelajaran ni dia haruslah dirancang dengan tersusun dan juga mempunyai peraturan kelas. Maksudnya untuk pelajar faham. Macam mana pelajar nak faham? Pembelajaran cikgu-cikgu haruslah dirancang dengan tersusun. Kemudian macam mana pelajar dapat mematuhi arahan? Ada peraturan kelas. Okey, yang ketujuh ialah apa? Yang ketujuh ialah pelajar haruslah saling menghormati. Antara siapa? Antara guru dan pelajar, antara pelajar. Mereka haruslah saling hormati. Kemudian yang ke-8 ialah pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Maksudnya pelajar aktif dalam pembelajaran dan tanggungjawab dengan pembelajaran diri. Yang ke-9 ialah penilaian berasaskan pencapaian. Penilaian merupakan proses mengumpul maklumat tentang tentang perkembangan pelajar dengan pelbagai kaedah. Contohnya melalui ujian, melalui pemerhatian dan kuis kecil kan. Penilaian sebahagian daripada proses hidup. Guru tidak terikat kepada satu bentuk ujian sahaja. So, guru haruslah memberikan penilaian untuk mengetahui perkembangan pelajar tentang pemahaman mereka terhadap satu topik. Okey, yang ke-10 ialah pembelajaran kolaboratif. Apakah itu maksud kolaboratif? Dia bermaksud, yes, betul, kerjasama. Dia melibatkan 2 atau lebih orang belajar bersama-sama. So, mereka dapat memberikan kesan yang baiklah kerana mereka dapat saling berkongsi ilmu dan juga makluman dalam pembelajaran. Okey, so itulah ke-10 ciri bilik darjah pada abad ke-21. Di sini saya ada menciptalah satu teknik untuk hafal. Okey, so oleh sebab semua sudah nak pergi BIG dah kan. Okey, so sini ada satu teknik lah. Biasanya BIG kita akan bina satu camp pusat, betul? Camp untuk semua orang. So teknik dia macam ni. Bina camp pusat. Pusat ni pembelajaran berpusatkan pelajar. Bina camp pusat. Tengok ini adalah apa? Tengok persatuan. Perlu kolaboratif dan tidak bersifat kendiri. Perlu mendengar arahan dan aktif terlibat. Haruslah bertanggungjawab terhadap tugasan diri sendiri, mempunyai nilai baik seperti hormat menghormati dan gunakan ini adalah menggunakan komputer. Menggunakan komputer di camp. Menggunakan komputer di camp.
tengok persatuan. Ini P ialah aktif, pembelajaran diri, persekitaran. Saya tahu dah. Okay. So, kalau untuk ini, kalau nak binakan pusat, dia mestilah kena apa? Mestilah tengok persekitaran kan? Perlu cari persekitaran baik untuk binakan pusat. Kemudian perlulah kolaboratif dengan mereka untuk membinakan tersebut. Tak boleh bersifat kendiri, tak boleh seorang-seorang diri bina. Sebab camp itu memang besar. Kemudian haruslah mendengar arahan daripada guru pembimbing, daripada komandan dan juga aktif terlibatlah. Masa mereka suruh buat kerja, buat saja. Perlu aktif. Kemudian tanggungjawab terhadap tugasan sendiri. Sekiranya camp komandan sudah memberikan tanggungjawab tersebut kepada anda, so anda haruslah buat. Kemudian hal ini dapat apa? Dapat menerapkan nilai baik seperti apa? Seperti hormat-hormati dalam diri sendiri. Kemudian kamu bolehlah menggunakan komputer di camp tersebut. Okay, so bina camp pusat, tengok persekitaran. Perlulah kolaboratif dan tidak boleh bersifat kendiri. Dan juga perlu mendengar arahan dan aktif terlibat. Haruslah tanggungjawab terhadap tugasan sendiri. Hal ini dapat membolehkan nilai-nilai baik seperti hormat menghormati dapat diterapkan. Kemudian anda juga perlu menggunakan komputer di camp. Okey, so kalau bina camp pusat ni pembelajaran berpusatkan pelajar. Tengok persekitaran kondusif. Perlu kolaboratif, pembelajaran kolaboratif. Dan tidak bersifat kendiri, pembelajaran kendiri. Perlu mendengar arahan, belajar faham dan mematuhi arahan. Dan aktif terlibat, pembelajaran aktif. Haruslah tanggungjawab. Belajar tanggungjawab terhadap pelajaran mereka. Terhadap tugasan diri. Nilai baik. Haruslah menilai berasaskan pencapaian. Patut diserap seperti hormat menghormati. Murid-murid haruslah saling hormat menghormati. Guna komputer di camp. Ini ialah komputer ialah penggunaan komputer. Okey. Itu sahaja untuk teknik ini. Okey. So kemudian jom kita lihat pula benda-benda yang pentinglah dalam tajuk 1, iaitu prinsip pembelajaran. Topik ini juga sangat penting, prinsip-prinsip pembelajaran. Okey, so terdapat 6 jenis prinsip pembelajaran lah. Yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah penglibatan aktif. Iaitu, tadi sudah cakapkan apakah itu pembelajaran aktif. Maksudnya, pengetahuan. Jadi, tidak diserap secara langsung. Tetapi belajar membina pengetahuan. Maksudnya, cikgu-cikgu tidak spoon feed mereka. Mereka haruslah fikir sendiri untuk mencari penyelesaian. Kemudian murid haruslah melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran untuk mengingat kembali maklumat. Perlu bertingkah laku dan juga berfikir secara aktif. Kemudian diberi tugasan untuk meneroka bahan maklumat bagi menyelesaikan masalah dan juga membina pengetahuan baharu. Okey, bagaimanakah guru-guru dapat melaksanakan penglibatan aktif di dalam kelas? Dalam kalangan murid. Dengan aktiviti kumpulan, dengan forum online dan juga think parashare. So, masa jawab soalan esei tu, boleh meletakkan contoh-contoh inilah. Kalau untuk kedua, perkataan dan juga corak. Okey, mereka haruslah membina maklumat daripada situasi pembelajaran. Haruslah mengait, mengorganisasi, menggunakan pengetahuan yang dipelajari ke struktur baharu. Benda-benda yang mereka belajar, mereka haruslah meletakkan ke dalam struktur pembelajaran baharu. Ini macam corak kan, ada banyak-banyak jenis corak. So, haruslah letak dalam bentuk-bentuk yang bersesuaian dengan corak. Dapat fikir sebegitulah. Haruslah mengaitkan benda yang mereka dapat tu ke dalam corak-corak yang berbeza. Okay, kemudian perlulah membanding beza, menyusun dan memilih daripada apa yang mereka telah belajar. Kemudian haruslah menghubung kait dengan hubungan sedia ada. So, maksudnya yang ni, mereka haruslah menghubung kaitkan, menganalisis, membanding beza benda yang mereka sudah belajar ke dalam corak-corak mereka sendiri. Sebab kita memang akan memproses maklumat yang kita belajar ke dalam bentuk yang kita fahamkan, ke dalam bentuk mudah faham.
Contohnya ada orang yang suka hafal dengan mengetikkan lagu, ada yang suka melukis komik untuk hafal, ada yang boleh baca saja sudah boleh masuk. Okay, so dia mengikut corak masing-masing lah. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran informal, iaitu pembelajaran dan juga pembelajaran di mana-mana dan juga bila-bila sahaja. Dia berlaku sepanjang masa, sama ada bersama ataupun tidak bersama guru. Okey. Seperti apa? Seperti lawatan sambil belajar dan juga sudut pembelajaran. Okey, itulah merupakan pembelajaran informal. Kemudian pengalaman langsung, learning by doing. Ini memang pernah dengarkan, learning by doing. Macam TGFU, pernahkah dengar? TGFU. Okey, contohnya bila apa? Contohnya bila main bola tampar. Okey, cikgu akan terus bagi kamu satu bola tampar. Mainlah, main. Korang main. Paskan bola kepada kepada rakan-rakan anda. Cikgu dia tak ajar teknik tahu. Dia tak ajar teknik macam mana nak menghantar bola semua tu. Tapi semasa kamu belajar tu, kamu akan dapat tahu. Kalau bola tu titik persentuhan saya terlalu tinggi, dia akan ke mana? Dia akan ke atas dan tidak dapat dihantar kepada rakan di hadapan. So dia perlu sentuh kat titik persentuhan yang betul supaya bola dapat dihantar kepada rakan yang berada di hadapan. So ni kamu dapat belajar semasa kamu buat. Sebenarnya yang ni dia pengalaman langsung berkait rapat dengan ini pembelajaran aktif lah. Sebab murid tersebut dia perlu fikir sendiri. Perlu mencari penyelesaian sendiri dan juga membina ilmu pengetahuan baharu. Okey, kemudian ialah situasi mendesak, iaitu pembelajaran optimum jika pelajar hadapi dengan masalah. Guru sedia pembelajaran yang kompleks dan minta menerka pelajar informasi. Okey, so maksudnya apa? Maksudnya cikgu dia ni jahat cikgu ni. Dia memberikan tugasan, contohnya dia hadkan masa. Ataupun dia memberikan cabaran yang sangat tinggi. So, saya ambil contoh hadkan masa. Dia hadkan. Contohnya dalam masa 10 minit, saya nak setiap kumpulan untuk memberikan saya 10 ciri-ciri murid yang berwawasan. So, dalam situasi mendesak ini, dia memang dapat merangsang pembelajaran optimum murid. Mereka fikir, pecah otak fikir. Apakah lagi? Jom kita fikir. Dapat melibatkan pembelajaran optimum semasa mereka hadapan dengan masalah. Okey, kemudian yang keenam ialah maklum balas lah. Haruslah mempunyai maklum balas di dalam pembelajaran. Maksudnya makluman kepada individu tentang kesesuaian tindakan mereka dan boleh menyemak pencapaian dan juga memberikan motivasi. So, maklum balas daripada guru ni penting lah. Guru haruslah memberitahu murid-murid tentang sama ada tingkah laku mereka benar ataupun silap. Kalau benar tu memberikan motivasi. Kalau silap tu menasihati mereka ubah dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lakukannya. Okey, so itu sahaja untuk kelas pada hari ini untuk bab 1, iaitu apa? Iaitu konsep pembelajaran. So terima kasih. Jumpa pada slot seterusnya. Bye-bye.